السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita sampai pada surah yang ke-57, kriteria yang ke-6, sifat-sifat wali-wali Allah. Pada tajuk akidah mereka adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri yang seterusnya yang dikatakan sebagai wali-wali Tuhan ataupun wali-wali Allah ialah golongan yang memegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seseorang hamba itu tidak akan sempurna menjadi hamba Allah yang hakiki, sementara di lain pihak dia adalah seorang ahli bidah, yakni mengatakan atau melakukan sesuatu tanpa dalil atau tanpa landasan syar'i. Tuan-tuan dirahmati Allah, bila kita faham tentang Ahlussunnah wal Jamaah ialah golongan yang berpegang pada hadis, golongan yang berpegang pada Al-Quran dan pada hadis, pada ijma' dan qiyas ulama. Ini kita punya pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Rujukan kita adalah daripada Quran, ataupun daripada hadis, ataupun daripada ijma' ulama, ataupun qiyas ulama. Maka lain daripada unsur-unsur tadi terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah apabila tidak bersandarkan kepada 4 perkara tadi. Jadi berhati-hati di dalam ibadat kita, takut kita melakukan sesuatu perkara yang jatuh kepada bid'ah. Kita terkeluar daripada hukum ataupun cabang-cabang hukum yang saya sebutkan tadi. Jika apa yang kita buat itu tidak bersandar kepada ketentuan daripada hukum, seperti banyak orang yang berkorban. Sunat berkorban itu, sunat pada hari raya itu bertakbir hari raya. Ya, dipanggil sebagai 2 takbir. Pertama takbir mursal dan yang keduanya takbir muqayyad. Takbir mursal pada sebelah petang atau sebelah malam hari raya sehinggalah sebelum semayang hari raya. Pada waktu itu kita boleh bertakbir setiap masa. Tidak ada ketentuan masa dan tempat. Takbir di mana-mana pun yang boleh takbir. Dan masa yang boleh takbir sepanjang-panjang masa. Apabila sudah semayang hari raya, maka tidak ada lagi takbir hari raya, melainkan selepas semayang fardu sahaja sehingga 13 Zulhijjah. Itu yang sunnah Rasulullah. Tetapi banyak orang buat ketika penyembelihan korban, dia masih lagi bertakbir. Tiap-tiap kali dia nak korban, ramai-ramai bertakbir. Sedangkan itu tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunat bertakbir ketika berkorban hanyalah tukang sembelih saja. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun sembelih binatang korban. Yang lain-lain yang ramai-ramai ni tak ada takbir, tak ada. Banyak tempat yang buat takbir. Jadi bila takbir bukan pada tempatnya itu, maka itulah yang dipanggil sebagai bid'ah. Walaupun kita kata baik benda itu, tapi kalau dibuat pada bukan tempatnya, tetap dikira bid'ah. Bid'ah itu ialah sesuatu yang diperbuat bukan pada tempatnya dan Nabi tak buat macam itu. Walaupun kita rasa baik, seperti kita semayang hari raya. Bila kita semayang, lepas semayang baru kita baca khutbah. Jadi bila baca khutbah lambat, kemudian selepas semayang, orang banyak balik, khususnya anak-anak muda. Pok-pok bangla ni lagi awal lah balik. Dia bukan nak dengar khutbah. Jadi kita pun fikir-fikir, kita kata tak sesuai buat khutbah lepas semayang. Kita buat khutbah dulu baru semayang, senang. Supaya orang semua beri tumpuan pada khutbah. Walaupun tujuan itu nampak baik,
Tapi Nabi tak pernah buat khutbah dulu baru sembahyang. Memang asal-asalnya macam sembahyang Jumaat, tetapi ditukar oleh Rasulullah, sembahyang dulu baru khutbah. Itulah hukum sembahyang hari raya. Maka kalau kita ubah macam itu, maka itulah dipanggil sebagai bid'ah. Tak diperbuat oleh Rasulullah. Jadi itu maksud bid'ah. Jadi orang-orang yang dikira wali-wali Allah, dia tidak akan memandai-mandai di dalam satu-satu peraturan ataupun ketentuan yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat. Jadi kalau kita buat ini berbetulan dengan apa yang Rasulullah buat, berbetulan dengan apa yang sahabat-sahabat Nabi buat, maka silakan. Sebab apa juga yang diperbuat oleh sahabat-sahabat Nabi itu juga merupakan satu benda yang datang daripada Nabi, bukan saja memandai-mandai mereka buat benda-benda itu. Mungkin kamu pernah mendapati seorang ahli bid'ah yang melakukan sembahyang 500 rakaat dalam semalam. Akan tetapi orang ini seorang ahli bid'ah. Dia sesat dan menyimpang daripada ajaran Islam yang lurus dan benar. Jadi kita mesti mempunyai akidah yang lurus, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terkandung di dalamnya itu mazhab-mazhab. Walaupun berbeza pendapat, tetapi empat mazhab itu datangnya daripada dalil dan hukum yang diambil daripada hadis-hadis Rasulullah. Maka timbullah perbezaan empat mazhab itu. Walaupun empat mazhab itu, tetapi masih dikira sebagai al-jamaah. Masih dikira sebagai berpegang pada hukum. Cuma mengikut kepada kefahaman, penelitian yang mereka faham tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang mereka buat itu pun Nabi buat. Cuma mereka nak ambil di mana, masa bila yang diperbuat oleh Rasulullah. Umpamanya dalam bab sembahyang. Dalam bab sembahyang Rasulullah pernah satu ketika sembahyang duduk kerana Rasulullah jatuh daripada kuda. Maka Nabi pun sembahyang duduk sebab Nabi sakit. Belikat dan Nabi sakit. Maka Nabi menyuruh pada sahabat-sahabat yang lain supaya turut duduk dalam sembahyang walaupun sahabat itu sakit, walaupun sahabat itu sihat. Jadi Nabi yang sakit sembahyang duduk, sahabat yang sihat sembahyang duduk. Itu peringkat awal. Ketika di peringkat akhir Rasulullah duduk, hampir-hampir wafat, Rasulullah sakit, Rasulullah sembahyang duduk. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk bangun diri sembahyang sebab mereka sihat. Jadi ini perbezaan dua yang diperbuat oleh Nabi. Yang pertama dia suruh sahabat-sahabat lain duduk. Kali kedua Nabi suruh sahabat-sahabat lain berdiri dan dia duduk dalam sembahyang. Maka dua pegangan ini dipegang oleh dua mazhab. Mazhab Syafi'i dia pegang. Yang kedua, imam duduk kalau sembahyang, makmum hendaklah berdiri. Ini adalah pegangan mazhab Syafi'i. Bagi mazhab Hambali, kalau imam duduk, sembahyang duduk jadi imam, maka makmum pun kena duduk mengikut imam. Ini adalah bagi mazhab Hambali. Kedua-duanya itu diperbuat daripada hadis-hadis atau bersandar kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma perbezaannya nak ikut masa bila. Nak ikut masa bila. Yang ini ke atau yang ini. Sebab itu Hambali nak ambil yang ini, Syafi'i nak ambil yang ini. Maka itu tidak dikira sebagai bercanggah di antara kedua-duanya. Sebab kedua-duanya itu pun mengikut daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak timbul tentang masalah mazhab itu. Baik, kemudian jadi kita mesti mempunyai akidah lurus dan benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan ahli sunat dan jemaah. Ada setengah orang dia ahli sunat saja. Sembahyang tarawih dia datang. Sembahyang Jumaat dia datang. Lainnya sembahyang tak datang. Itu dipanggil ahli sunat dan ahli Jumaat. Sembahyang tarawih ni penuh, melimpah ruah, pasang kanopi. Pasal ramai ni orang datang. Habis-habis tarawih masuk belajar orang sampai lah datang. Sembahyang raya tak datang balik. Ini dipanggil ahli sunat dan ahli Jumaat. Yang ini tak termasuk. Dia nak menjadi ahli sunnah, berpegang kepada sunnah, berpegang kepada sunnatullah, berpegang kepada sunnatul Rasul dan berjamaah wal jamaah.
Seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam ilmu tauhid. Akidah kita dalam ilmu tauhid. Jangan ada jadi Mu'tazilah. Jangan ada Jabariyah. Jangan ada Qadariyah. Jangan ada pahaman-pahaman yang mengatakan Tuhan tak buat kerja. Jangan kata pahaman Tuhan tak tahu apa. Jangan mempunyai pahaman Tuhan membebaskan umat manusia nak buat apa pun buatlah nanti di hari kiamat. Baru aku akan balas balik apa yang mereka buat. Ini semua pahaman-pahaman yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan katanya lagi juga tentang nama-nama Allah, nama-nama indah dan sifat-sifat Allah yang agung serta tentang hari kiamat. Jadi bila kita faham tentang persoalan itu, kita kena faham betul akidah, faham betul tauhid. Sebab ada orang yang mempertikaikan sifat 20 wujud khidam baqa. Dia kata Nabi mana ada susun wujud khidam baqa ni, ulama-ulama dia susun. Ialah kalau susunan itu betul bersandarkan kepada Quran dan hadis, betul lah sifat 20. Apa sebabnya kita nak fikir sifat 20? Apa yang kita nak fikir nama-nama Allah? Tak ada sebab nak fikir. Zaman sekarang ni orang nak fikir. Fikir saja. Sedangkan dengan kita belajar tauhid sifat 20 itulah kita kenal Tuhan. Kita tahu hukum hakam berkaitan tauhid. Ada yang pergi bantah, dia kata aku mau belajar buat apa sifat 20 tu. Saya belajar tak. Sebab mana ada Nabi sebut sifat macam ni, sifat macam ni. Memang Nabi tak sebut sifat itu secara khusus. Tetapi Nabi menyebut dalam hadis-hadisnya, ayat-ayat Quran menyebut tentang sifat-sifat Allah. Ulama ambil satu, dia susun. Ambil satu, dia susun. Patutnya kita ucap terima kasih kepada ulama-ulama kerana menyusun supaya kita senang belajar. Kalau nak ikutkan kitab tajwid pun Nabi tak buat. Mana ada Nabi susun kitab tajwid? Malah pembarisan di dalam Quran tu pun Nabi tak buat. Mana ada titik-titik Quran di dalam hidup Rasulullah? Tak, mana ada titik 2 ya, mana ada titik 2 di bawah. Ada titik 3. Titik-titik baris-baris yang ditulis dalam Quran itu ditulis puluhan tahun, ratusan tahun selepas Nabi wafat. Bila Islam berkembang ke China, berkembang ke Asia, Afrika, Eropah, berkembang ke India, berkembang ke negara-negara tanah Melayu, orang tak erti baca Quran sebab Quran dalam bahasa Arab. Maka nak memudahkan orang supaya boleh baca Quran, maka dipanggillah ulama-ulama, dikajikan ulama-ulama supaya membuat pembarisan, membuat dhabti. Dhabti itu maknanya pembarisan, titik-titik dan baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris di atas. Asalnya Quran mana ada baris. Tetapi tengok muzium, tengok Quran yang berusia 1000 tahun lebih, mana ada titik-titik. Yang datang titik-titik itu 200-300 tahun selepas Nabi wafat. Maka barulah diperkemaskan titik-titik itu. Maka kita boleh dah baca mana dia tak, mana dia tak. Kalau ikut kita tak boleh baca. Dan Nabi tak pernah buat pun titik-titik dan pembarisan huruf. Maka adakah itu dipanggil bid'ah? Tidak. Itu tidak dikira sebagai bid'ah. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab zaman sekarang ni, zaman orang suka cepat sangat mengatakan bid'ah. Seperti di dalam bab penyembelihan korban. Ada orang kata lembu korban tak boleh kongsi-kongsi. Kalau korban saja. Sedangkan dalam bab korban itu, binatang korban itu boleh dikongsi dengan apa saja tujuan. 3 korban, 2 akikah, 2 bahagian lagi saja-saja. Boleh? Tak jadi hal. 3 untuk korban, 2 bahagian lagi untuk akikah. Ada lagi 2 kosong daripada 7. Datang satu untuk lebay kata saya nak ambil 2 bahagian. Untuk apa ni Tuan Haji? Saja. Ialah korban ke akikah ke apa? Saja. Saya nak makan lagi. Saja saya buat. Tak apa. Berapa Tuan Haji nak? Saya nak 1 bahagian. Boleh? Tulis nama Haji. Haji $. Saja. Tulis itu. 1 lagi bahagian kosong. 1 lagi nama dia. Tak apa juga nak ambil. Datang Cina dekat rumah. Depan surau. Saya ambil 1. 350. Ambil 1. Hak Cina tu pun boleh ambil. Tapi bukan niat korban. Saja nak sembelih. Hukumnya stop dalam kongsi 7 tu. Sampai jumpa sekali. Dalam Islam.
Tapi setengah orang kata tak boleh. Kalau korban saja. Akikah saja. Tak ada juga. Boleh pun masalah. Baik, kemudian. Dan kata dia lagi, dan kriteria ini merupakan kriteria yang paling menonjol pada diri mereka. Dan sifat ini pula lah yang membezakan mereka dengan ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang daripada ajaran Rasulullah SAW dalam permasalahan akidah di sepanjang masa. Jadi para wali Allah Ta'ala itu ialah mereka yang mengambil akidah mereka daripada Al-Quran dan Hadis. Dan mereka tidak bergelut dalam masalah pentakwilan, ini pentafsiran dan bantahan yang menimpa kelompok-kelompok lain seperti Mu'tazilah, Sufiyah, Al-Asy'ariyah dan sebagainya. Ini golongan-golongan yang selamat daripada golongan serpihan yang hari ini kita sebut sebagai golongan Mu'tazilah, Sufiyah, Asy'ariyah dan sebagainya. Dan dalam konteks moden sekarang ini dia mungkin jadi ateisme, komunisme, sekularisme dan sebagainya. Sekularisme itu pun penentangan kepada akidah. Tak setuju juga. Kalau kita mengharamkan yoga, dalam masa yang sama kita patut mengharamkan sekularisme kerana membezakan di antara politik dengan agama. Kerana membezakan di antara agama dengan politik itu juga tidak termasuk di dalam akidah. Akidah menyuruh kita semua benda bersatu dengan agama. Tidak ada yang berpisah dengan agama. Politik ke, pentadbiran ke, ekonomi ke, mesti berada di bawah landasan agama. Bagaimana kita mengharamkan yoga, begitu juga kita mesti mengharamkan sekular, komunisme dan sebagainya. Kita mengharamkan komunis, maka kita juga perlu mengharamkan sekular. Sebab sekular itu membezakan seolah-olah Islam tidak bercampur dengan politik dan politik tidak boleh masuk di dalam Islam. Sedangkan dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Maka orang yang nak jadi wali Allah, tetapi kalau berpahaman dengan pahaman sekular, tetap dikira sebagai tidak jadi wali Tuhan. Dia hanya jadi wali nikah. Itu saja. Tak sampai pada satu tahap, nak sampai tahap wali. Kalau menganggap politik lain dan agama lain. Jadi para wali Allah, kitab-kitab menunjukkan mereka dalam masalah akidah adalah kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah diakui dan dijadikan pegangan kerana di dalamnya berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis, bukannya falsafah atau perdebatan ahli kalam teologi yang rumit. Mereka menjadikan permasalahan akidah dan tauhid sebagai permasalahan yang paling inti dan paling utama dalam kerja-kerja dakwah mereka. Lalu mereka berdakwah kepada manusia sebagaimana para nabi berdakwah manusia dalam merealisasikan ilmu tauhid dalam kehidupan mereka dan membuang segala bentuk bid'ah dan penyimpangan dalam kehidupan. Mereka melakukan semua ini dengan pelbagai cara, mulai daripada buku, nasihat-nasihat dan ceramah-ceramah. Dulu kita tengok orang mandi safar. Di Perak dulu orang mandi safar ni banyak. Terjun dekat sungai pergi buang sial pada bulan Safar. Ulama-ulama siang malam pagi petang berdakwah safar ini bid'ah, mandi safar ini bid'ah. Alhamdulillah tak ada dah orang buat mandi safar. Cuma orang tukar cara ni dengan pesta air. Itu saja. Kita ulama-ulama siang malam pagi petang buat benda bid'ah. Tapi usaha itu dihidupkan balik. Dihidupkan balik. Jadi tak jalan. Di antara umarak dengan ulama itu tak jalan. Ulama kata macam ni, umarak kata macam ni. Itu yang jadi masalah pada kita. Apa yang ulama cakap, umarak tak mau sambung. Umarak akan ikut ulama kalau ulama itu bercakap tentang soalan yang sama dengan pendapat mereka. Sedangkan dua benda ni kena selari. Bila tak selari, jadi rosak. Ulama cakap lain, umarak cakap lain. Ulama-ulama kata arak tu haram. Cikgu-cikgu sekolah, ustazah-ustazah sekolah kata haram arak. Tapi umarak membebaskan lesen arak, mengeluarkan lesen arak. Duduk di tepi jalan nampak kedai arak, kedai nombor itu. Tadi di sekolah kata haram, keluar pintu pagar sekolah, depan sekolah kedai nombor. Jadi budak-budak keliru. Dia keliru. Cikgu di sekolah kata mendedahkan aurat itu haram. Bila budak-budak ni buka televisyen, semua orang mendedahkan aurat. Kalau kata mendedahkan aurat itu haram, kenapa boleh keluar dalam televisyen? Kenapa ramai tak pakai tudung kepala?
Yang ni yang tak jadi, pendidikan kita tak jadi. Satu pihak mengajar supaya ikut hukum Tuhan. Satu pihak lagi pula menjadi pelopor supaya lawan hukum Tuhan. Bila masyarakat nak jadi baik? Sepatutnya, umarak kena mengikut nasihat ulama. Ulama ni dia bukan nak jadi pemimpin. Kamu jadilah pemimpin, kami sibuk lagi dengan urusan lain. Tetapi nak jadi pemimpin, mestilah kamu dengar nasihat daripada ulama. Nasihat daripada ulama bukan nasihat saja-saja. Nasihat yang datang daripada Quran dan hadis. Supaya tidak menjadi benda-benda bid'ah. Yang itu saja yang menjadi. Kalau kamu ikut Islam, ulama-ulama akan setuju. Ulama takkan bantah pun. Ya, jadi ulama bantah sekarang sebab kamu tidak mengikut nasihat dan tidak mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di dalam agama. Baik, masalah yang seterusnya. Kriteria yang ketujuh. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta tidak kedekut di dalam menyebarkan ilmu. Ciri-ciri wali yang ketujuh ialah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran serta tidak kikir di dalam menyebarkan ilmu. Baik, sesungguhnya ulama-ulama ataupun wali-wali Allah sentiasa mengajak manusia kepada kebajikan, menyuruh kepada kebajikan, mencegah kemungkaran dan tidak kedekut di dalam menyebarkan ilmu. Ini sifat wali-wali Tuhan. Kita termasuk tak dalam sifat wali Tuhan? Sifatnya ada berapa? Mengajak manusia buat baik. Satu. Menyuruh manusia buat baik. Satu. Mencegah manusia buat jahat. Satu. Yang keempat, tidak kedekut dalam berdakwah. Kita mungkin satu saja. Mengajak orang buat baik. Menyuruh, tak. Mencegah pun tak. Kita tak jadi wali lagi. Kalau setakat mengaji dalam surau, mengaji dalam masjid, mengaji ramai-ramai, hangguk-hangguk ramai-ramai mengaji, habis-habis mengaji, balik rumah tidur. Tak keluar untuk berdakwah. Bukan maksud tak keluar untuk berdakwah ni, tuan-tuan kena jadi tabligh, bukan. Cuba tengok di kawasan AU4. Apa yang orang buat? Orang kita senaraikan apa benda yang tak betul pada fahaman agama dan hukum agama yang orang kita buat. Kenduri kahwin. Kita tengok kenduri kahwin dulu. Apa yang mereka buat? Oh, konsert malam-malam lepas kahwin. Ataupun masa kenduri kahwin itu buat karaoke. Umpamanya. Okey, cek tengok benda ni bercanggah tak dengan syarak. Kalau malam mereka buat nasyid, apa panggil kumpulan nasyid nyanyi, tak apa, kita right. Tapi kalau malam tu panggil pondan menyanyi, pakak dia buat joget lambak pula, yang ni kita paksa. Apa cara kita nak buat? Yang ni yang sebenarnya mesyuarat jawatan kuasa penduduk. Panggil semua penduduk kampung, mari duduk sini. Tuan-tuan, kami setuju semua kenduri kahwin, kami seronok, tuan-tuan jemput, kami buat kenduri kahwin, kami suka. Tapi kami nak gariskan beberapa garisan supaya tuan-tuan buat kenduri tidak melanggar daripada peraturan Allah. Bagi tahu gairah. Kalau tuan-tuan nak buat juga kenduri mengikut nafsu tuan-tuan, silakan. Tapi tak payahlah jemput kami ahli-ahli surau. Itu saja jawapan. Tapi kalau tuan-tuan ikut garisan yang telah ditetapkan, mengikut syariat agama, kamilah orang paling awal sampai dan kamilah orang paling lambat sekali balik. Urusan kerja tuan-tuan kami tolong insya-Allah. Ini panggil sebagai dakwah, menyuruh berbuat kebajikan, mengajak orang berbuat kebajikan. Yang menjadi persoalan kita sekarang ini, orang banyak mengaji, orang banyak buat baik, semayang Jumaat penuh melimpah, tetapi mencegah kemungkaran itu tak ada. Kita tak pergi berdakwah pada pondan-pondan. Kita tak pergi bercakap pada golongan-golongan yang tak semayang. Kita tak pergi tegur kepada golongan-golongan yang langsung tak pernah datang. Sebab itu saya suka sangat pada tuan-tuan kalau jawatan kuasa masjid, surau, buat surat. Saya pergi di satu tempat di Sungai Sipung. Dia hantar surat pada jemaah-jemaah yang tak datang semayang. 3 kali dia hantar surat. Dan surat itu pun ada warna. Warna putih, warna biru, warna merah. Kali yang ketiga tu warna merah, last warning. Dia hantar tuan-tuan. Dan di bawahnya SK kepada qadi daerah. Kami mendapati bahawa tuan tidak pernah datang ke surau dan masjid di tempat ini. Jadi kami menasihati tuan, datanglah berjemaah. Jemaah itu ialah perintah Allah. Saya daripada pengurusi. Boleh.
Sampai begitu tuan-tuan, hantar surat. Saya pergi surat tu digantung, dipamerkan di papan kenyataan. Saya kata berapa orang yang dihantar dalam 20 orang. Yang dihantar, yang memang tegar. Tak pernah datang langsung ke masjid. Apa pun tak pernah. Tak semayang Jumaat depan televisyen ke Mu'ad. Langsung tak, Jumaat pun tak datang. Dia pun hantar surat. Ini yang dikatakan mencegah kemungkaran. Persoalan dia, berani ke tak berani kita buat. Itu. Kalau tak berani buat cegah kemungkaran, maka taklah dikira sebagai wali Tuhan. Firman Tuhan, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu satu golongan. Ada satu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Yang menyeru, yad'un, dipanggil dakwah. Dakwah ni semua orang. Dakwah ni semua orang. Kamu pemerintah ke, kamu yang berhormat ke, kamu polis ke, kamu rakyat biasa ke, semua orang wajib berdakwah. Yad'una ilal khair. Sekurang-kurangnya ajak orang buat baik. Nak mengajak orang buat baik bukannya cakap spontan, cakap direct. Kadang-kadang nak suruh orang buat baik, kita dulu tunjuk contoh. Kita dulu tunjuk contoh. Contohnya tadi dalam bab kenduri kahwin. Tuan-tuan dulu tunjuk contoh. Buat kenduri di masjid, buat kenduri di surau, buat sebelah malam. Sebelum sembahyang Isyak, selepas sembahyang Maghrib, kita buat ceramah dulu. Pengantin datang, bapa pengantin datang. Akad nikah di masjid. Kemudian lepas sembahyang Isyak jamuan. Selesai masalah. Selesai masalah. Tak payah nak pasang kemah, tutup jalan, orang blok jalan, jadi sesak jalan, tak payah. Tunjuk contoh aja. Macam mana kenduri kahwin yang begitu simple dan senang. Yang tak menyusahkan orang, tak banyak pakai duit, buat sebelah malam, akad nikah, lepas sembahyang Maghrib, ceramah agama, pukul 9 berhenti, sembahyang Isyak. Lepas sembahyang Isyak, jamuan nasi. Lepas tu balik. Selesai masalah. Lama-lama orang akan ikut kita. Itu dipanggil sebagai yad'una ilal khair. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muru, suruh. Suruh ni maknanya orang ada kuasa. Abang, mak suruh pergi kedai. Mak suruh pergi kedai. Mak suruh anak. Betul ya tu. Pasal mak ada kuasa. Tapi anak tak boleh suruh mak. Mak, abang suruh pergi kedai. Tak kena. Dia tak kena. Maksud suruh sini ialah orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa mesti suruh orang bawa dia buat baik. Pemerintah kena suruh rakyat dia buat baik. Kena suruh. Dia tak boleh kata saya tak boleh paksa. Pemerintah kena suruh majikan-majikan kilang bebaskan pekerja kilang untuk sembahyang Jumaat. Tak boleh kerajaan kata kita tidak ada kuasa untuk mengeluarkan arahan kepada majikan-majikan supaya membenarkan pekerja mereka sembahyang Jumaat. Itu bergantung kepada budi bicara majikan. Tak boleh cakap macam itu. Kamu yang keluarkan lesen. Kamu yang keluarkan kilang. Kamu yang keluarkan tanah. Kamu yang bagi cukai dia. Kamu yang ambil cukai dia. Kamu yang bagi lesen. Kamu yang buka industri. Peraturan yang mesti ada. Peraturan dia apa? Mesti benarkan orang Islam sembahyang Jumaat. Ini dipanggil sebagai ya'muru. Mesti suruh. Budak-budak sekolah. Sebelum balik sekolah. Mesti sembahyang zuhur berjemaah. Dengan cikgu besar, cikgu kecil pergi masuk dalam surau di sekolah, sembahyang zuhur berjemaah, lepas tu baru balik. Arahan. Ini dia contohnya. Baru ikut. Ya'muru. Kamu ada kuasa. Cikgu-cikgu mesti tutup aurat. Pekerja-pekerja mesti tutup aurat. Kalau tutup aurat tak kena pun kena tegak lagi. Hakim pun tegak. Pakaian perang yang memang kamar dia buat macam pakai perang. Kita tengok dia pakai tutup elok lah. Rupa hakim kata tak sah lagi. Sebab macam pakai perang. Ketat. Inilah yang dikatakan ya'muruna bil ma'ruf. Kalau masing-masing yang ada kuasa bercakap, suruh insya-Allah orang hormat. Masalah kita kata itu hak mereka. Mereka pun ada hak untuk berpakaian. Kita kena hormat mereka. Jadi akhirnya tak jadi ya'muruna bil ma'ruf. Apa guna kamu ada kuasa? Kuasa tu ada. Hentikan lesen arak. Kuasa ada. Stop. Tak boleh. Nak minum arak, minum dalam premis. Tak boleh minum kaki lima kedai. Arahan. Sebab kami ada kuasa.
Jangan takut. Jangan. Pasal Tuhan yang tolong kita. Tak boleh ustaz, nanti dia pun tak pangkah kita. Mampu bila pangkah tak pangkah pun. Janji Allah tak pangkah kita. Kalau Allah pangkah macam tu kita, mampu kita. Kita lebih sayang Allah daripada mereka. Kita lebih takut pada Allah daripada mereka. Dengan sebab kita biar mereka buat, Allah turun bala dia. Untung cukai arak ni berapa sen je. Tapi kalau Tuhan turun bala, berapa juta bilion nak habis benda. Tak makan habis kita. Sebab tu kita kena tengok yang Tuhan tu. Ya'muruna bil ma'ruf. Sekarang kuasa sudah ada dalam tangan. Buat. Buktikan bahawa kami boleh buat. Allah akan gantikan rezeki yang lain daripada itu. Kita tengok pesawat-pesawat, syarikat-syarikat penerbangan yang tak pernah jual arak dalam kapal terbang dia. Tak pernah mencatat kerugian. Tuan-tuan boleh cek syarikat-syarikat penerbangan yang tak pernah rugi. Tak pernah rugi, tuan-tuan. Untung saja-saja. Jawapannya sebab tak jual arak dalam kapal terbang. Kalau bawa arak naik langsung tu nak bawa arak naik kapal terbang, immigration di bawah tu rapat dah arak. Tak boleh langsung. Untung, tuan-tuan. Kita ni yang duk jual arak dalam kapal terbang, sat-sat untung, sat-sat rugi. Untung 400 juta, mai tahun lepas rugi 1 bilion. Sebab kita buat satu benda yang Allah tak redha. Baik, yang ketiga kata dia wa yanhauna 'anil munkar. Cegah kemungkaran. Cegah kemungkaran ini letak nombor 3. Mula selepas nasihat tak mau, selepas pujuk pun tak mau, yanhauna, cegah. Mesti ada penguatkuasaan. Kita sekarang adanya arahan, adanya ajak suruh buat baik. Pencegahan dan penguatkuasaan itu tidak ada. Bukan tidak ada larangan supaya membuat rumah di tepi bukit jangan buat. Ada larangan tapi tak kuat-kuat. Bukan tak ada larangan. Kita buat larangan yang hak pening-pening orang nak buat. Larangan yang membahaya betul-betul kita biarkan orang buat. Larangan yang kita tengok pun tak orang nak munasabah, dia munasabah kita buat sangat. Pakai tali pinggang belakang kita pun pening juga. Yang tu lah orang kita semalam saya. Nanti baik saya pekat hak depan dia punya marwah makji tu belakang pun tak tali pinggang. Kawan tak pernah pakai tali pinggang duduk belakang. Lah pernah pakai jadi pening. Dah habis kaji tu kan. Dah habis kaji, betul-betul habis saja. Takut nanti jadi macam cermin gelap. Tak boleh pasang, lepas tu boleh pasang. Kita dah pasang kena buat, lepas tu boleh pasang balik. Ini yang kita tak mau, kaji dulu habis-habis. Kita kadang-kadang kita tak kaji. Pemikiran kita tak mana. Apa sebab? Apa yang paling banyak berlaku? Kemalangan banyak berlaku di mana? Jalan raya. Apa kenderaan yang paling banyak aksiden? Motosikal. Buat jalan yang lebih baik untuk penunggang motosikal. Selesaikan dulu masalah motosikal. Mereka tidak ada bumbung, tidak ada dinding. Mereka betul-betul mereka aja duduk dalam motor. Macam mana nak selesaikan supaya orang tak aksiden yang naik motosikal ni? Paling banyak penunggang motosikal. Kereta tak banyak pun tuan-tuan. Motosikal tu banyak. Melambung-lambung, mati, pecah kepala, kena ragut, lapar. Macam mana nak buat? Khusus di Kuala Lumpur, selesaikan dulu. Laluan untuk motosikal macam mana? Berlubang ke tidak? Berlompak ke tidak? Licin ke tidak? Berbahaya ke tidak? Selesaikan dulu masalah itu. Itu dipanggil sebagai aulawiyah, keutamaan. Menyelesaikan masalah mengikut kepada keutamaan. Baik, siapa-siapa yang membuat 3 benda ini, wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baik, surah yang kedua, ayat Imran, ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik jika kamu menyuruh berbuat yang baik, mencegah kemungkaran dan beriman pada Allah. Mencegah kemungkaran ini bukan setakat umat Islam. Umat bukan Islam pun kita kena cegah. Macam dadah. Kenapa dadah? Kita tak bagi semua orang makan. Syabu ke apa bala ke, kita tak bagi Hindu makan, kita tak bagi Cina makan. Jangan makan dadah. Tak elok. Siapa ada dadah tangkap. Dadah kan Arab kan sama.
Kenapa bila Arab kita kata tak apa, biarlah kedema. Biar pi depa lah, depa bukan Islam. Depa nak minum Arab, biar pi lah. Kalau gitu dada apa kata dekat orang Cina? Biar pi depa lah isap dada, depa Cina, depa bukan Islam. Yang herannya kita hanya tangkap dada. Orang kafir jual dada, kita tangkap. Orang kafir isap dada, kita tangkap. Padahal depa kafir. Kenapa depa minum Arab, depa jual Arab tak tangkap? Padahal Arab dengan dada kan sama. Yang ni persoalan yang kita kena jawab. Tuan-tuan nak jawab apa? Apa yang tuan-tuan nak jawab? Kalau kita kata, ni yang dulu punya, kami teruskan yang lama je. Kalau begitu, buat apa kita ambil yang lama? Dia ada rumah. Tujuan kita mengambil supaya kita membuat lebih baik daripada yang lama. Alasan yang kita duk bagi sekarang ni, apa benda yang kita buat? Ya Allah kata, ini bukan keputusan kami, keputusan yang lama. Kami buat je. Kalau kita buat apa susah-susah kamu ambil daripada tangan orang lama? Kita mengambil yang baru, kita buat yang lebih baik daripada yang lama. Sebab itu dalam peraturan Islam, dalam masalah Arab, sepatutnya orang bukan Islam pun tak boleh minum. Tetapi Islam tidak ada paksaan. Boleh minum. Tapi syarat-syarat yang sangat ketat. Yang sangat-sangat ketat. Kerana Arab ini, bila dia mabuk, dia melanggar orang Islam. Bila dia mabuk, dia bunuh orang Islam. Bila dia hisap syabu, dia bunuh orang Islam. Kalau dia bunuh orang kafir saja, tak tahu. Dia dengar orang Islam, dia bunuh sekali. Dan kita tak baca tentang ustaz yang mati dibunuh di Ipoh. Yang jaga kesin minyak. Hindu paria pergi bunuh dia. Tanpa ada belas kasihan. Masuklah kesin minyak, tetap je hamba Allah. Kawan cari duit lebih, tanggung anak isteri. Duit jadi pegawai, berapa sen sangat. Nama je pegawai. Berapa sen je, tolak sewa rumah, tolak sewa kereta, berapa. Pergi ke malam kesin minyak, main perompak bunuh. Terang-terang punya bunuh. Merangkak tu pun lepas balon lagi. Sebab ni yang kita kena buat. Kalau mereka minum arak isap dadah, mereka buat jahat dengan sama-sama mereka, ya, mampu pergi kat mereka. Ni masalah dia dengan orang Islam pun mereka jahat. Itu sebab kita tak boleh kata biar mereka lah, mereka kata masalah mereka minum arak, mereka mabuk, mereka bunuh bangsa kita. Takkan kita nak kata biar dengan arak, kena cari jalan. Baik, kemudian Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang menyerah diri. Fussilat ayat 3. Allah kata manusia yang paling baik ada 3. Yang pertama, da'a ila Allah. Man da'a ila Allah. Siapa-siapa yang menyeru pada jalan Allah. Pendakwah-pendakwah. Setiap daripada kita ni mesti kena jadi pendakwah. Pendakwah pada cucu, pendakwah pada anak, pendakwah pada sepupu, pendakwah pada jiran. Kita pendakwah. Tapi ustaz, saya tak reti cakap tak, saya tak reti dakwah tak. Guna keset. Kita bawa sepupu kita pergi kenduri kahwin, 4 orang adik-beradik kita pergi kenduri kahwin. Pasang keset saja dalam kereta, pasang CD saja dalam kereta. Tuan-tuan tak payah cakap apa, pasang saja. Sepupu di belakang kata, "Den, tukar lagu lain, Den." Oh, kamu ketahuan, kita tukar, Den. Aku tak suka lagu tu. Dengarlah habis ceramah ni dulu. Itu pun dipanggil sebagai dakwah. Bukan tuan-tuan nak kena ceramah dalam kereta tu. Kita ni naklah kita ingat pada Allah. Tak payahlah tuan-tuan. Kan dia pun tidur je. Dia pun tidur tak buat lagi. Kuk-kuk dia pun terjun dalam kereta. Biar kita tak. Dia pun sendiri boleh fikir. Walaupun mereka buat-buat tidur. Sebenarnya dia orang tak tidur. Dia dengar. Itu dipanggil dakwah. Dakwah bukan satu jalan. Bukan duduk dalam masjid pergi ceramah. Dakwah juga letak di kedai kopi. Tuan-tuan di sini ada peniaga restoran. Letakkan di restoran tuan-tuan. Dakwah saja. Kalau tak mau guna ceramah CD Ustaz Kazim ke siapa, tuan-tuan boleh buat hari raya pun boleh.
Ambil CD orang putih Harun Yahya, pemikiran tentang kejadian Tuhan, penciptaan Tuhan. Taklah CD Harun Yahya, pergi beli kat mana-mana. Ini jual Harun Yahya punya cerita tentang alam, tentang laut, tentang ikan. Dia kaji tentang gunung ganang, dia kaji tentang alam semesta. Banyak CD dia Harun Yahya yang bercakap dalam bahasa Inggeris. Tak boleh letak di restoran tuan-tuan. Daripada pasang Astro, dia pasang CD Harun Yahya. Yang kita tak mau pasang CD Guru Yahya. Itu Guru Yahya dulu lah. Guru Yahya. Itu ajaran sesat dulu. Yang kita nak Harun Yahya. Orang putih tengok macam mana dia kaji tentang kejadian manusia. Dengan saintifiknya, dengan kajian yang saintifik, dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Orang putih, orang Cina, orang Hindu tengok pun dia fikir. Itu dipanggil sebagai dakwah. Dakwah bukan setakat bercakap. Dakwah juga berpakaian. Berpakaian itu juga merupakan dakwah. Dakwah juga ziarah orang. Ziarah orang itu pun dakwah. Dia sakit ziarah. Dia kenduri ziarah. Dia mati ziarah. Anak dia masuk universiti ziarah. Anak dia bersalin ziarah. Dia bersalin pun ziarah. Sama ada dia orang belak kita ke, dia orang bukan Islam ke, dia orang kafir ke, ziarah. Walaupun dia bukan Islam, ziarah. Cuma tuan-tuan tak perlulah mandi mayat orang kafir, tak payah. Biarlah orang dia buat, tapi sekadar kita ziarah dia, bagi duit bulan tabung dia, tak jadi masalah. Sebab itu dipanggil sebagai dakwah. Orang masuk Islam dengan Rasulullah sebab apa? Sebab akhlak Rasulullah. Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Orang bukan nak dengar banyak cakap Nabi. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Luqman, ada satu ayat, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Ada di kalangan manusia, bila Nabi ceramah, dia buat satu kata-kata lawak, satu kata-kata jenaka, satu kata-kata untuk orang tak dengar cakap Nabi. Dia buat gazal parti, dia buat wayang kulit sebelah tempat Nabi ceramah. Saja tak nak bagi orang pergi pada Nabi. Sekarang wayang kulit yang diperbuat zaman Rasulullah ditukar dalam bentuk televisyen, hiburan dan sebagainya. Orang tak nak dengar dah ceramah. Tetapi Nabi tukarkan konsep dakwah itu bukan setakat bercakap semata-mata. Nabi tukarkan konsep dengan dakwah perilaku dan akhlak Rasulullah. Masuk Islam orang Yahudi, masuk Islam orang kafir itu dengan apa? Serangan Rasulullah. Senyum. Cuma kita tengok tuan-tuan, kita pergi balik masjid surau ni, tuan-tuan senyum tak dekat orang yang tak datang. Sekurang-kurangnya senyum pada orang yang berbaris beli roti canai, yang beli nasi lemak. Assalamualaikum. Senyum. Kita pun berbaris sekali belakang orang beli nasi lemak. Assalamualaikum. Lama ada baris. Kuliah subuh tadi Ustaz Kazim daripada Perak. Tak tanya pun, tak apa saja nak beritahu. Dakwah tuan-tuan. Memanglah dakwah ni menyakitkan. Saya tidak dakwah ni senang. Kalaulah dakwah ni senang, Nabi tak patah gigi. Kalaulah dakwah ni senang, Nabi tak menangis malam-malam. Kalaulah dakwah ni menyeronokkan, Nabi tak teriak tuan-tuan. Kalaulah dakwah ni menyenangkan, Nabi tak disuruh pindah ke Madinah. Dakwah ni susah lah. Sebab tu kadang-kadang kita pedih hati. Saya bawa balik kuliah kat Kazim tadi, aku tak tanya apa. Ui, pedih hati aku. Kadang-kadang kita ajak dia, besok ada kuliah subuh. Bila-bila kita main, pukul apa nak letak? Aku main pukul 6 pagi. Kita tunggu rumah dia, 6-5 minit duduk tengok. 6-10 orang dah kemayang subuh, tak keluar lagi. Kita telefon dia. Allah, mak, aku sikit kepala, mak, aku tak dapat pergi lah, mak. Allah. Hang tak dapat pergi pun, hang telefon lah. Aku awal. Aku ingat hang tutup handphone. Sakit hati tuan-tuan. Kalau dah tuan-tuan pedak, tak jadi ceramah. Sebab tu ceramah dakwah ni kena tak boleh pedak, jalan juga. Kalaulah dakwah ni senang tuan-tuan, Masya Allah. Allah tak hantar Nabi Muhammad kat Mekah. Sebab orang Arab paling keras kepala sekali. Paling keras kepala orang Arab. Kalaulah Nabi Muhammad tu diutus pada orang Melayu, senang. Orang Melayu tuan-tuan, kalau Nabi lah datang kepada zaman orang Melayu, alam orang Melayu, sambut dengan bunga mangga, kenduri, sembelih ayam, sembelih lembu. Orang Melayu senang dakwah. Tapi orang Arab bukan macam kita, keras hati. Tetapi keras hati itu Rasulullah boleh dakwah jadi lembut. Umar tu sikit punya keras hati, tapi dengan dakwah Rasulullah, perilaku Rasulullah,
boleh berubah. Ustaz, saya dah tunjuk contoh pun tak mahu dah. Mula-mula saya cakap, dia tak nak dengar. Saya tunjuk contoh dengan teladan, ziarah dia, tolong dia, dia tak peduli Ustaz. Langsung tak minat lah Ustaz dengan agama Ustaz. Apa cara Ustaz? Doa. Doa. Ya Allah, bagilah hidayah pada Pak Mantela tu, ya Allah. Apa salahnya? Bangkit semayang malam 2 rakaat semayang hajat. Ya Allah, bagilah hidayah pada Kak Gaya, ya Allah. Aku sayang pada Kak Gaya tu, dia baik, ya Allah. Cuma dia tak semayang. Turunkanlah hidayah padanya, ya Allah. Buka pintu hatinya, ya Allah. Yang ni pun dakwah. Dan dakwah nombor 3 ni paling ikhlas sekali. Siapa tahu tuan-tuan doa pada orang pukul 4 pagi? Siapa tahu? Siapa yang ambil tahu tuan-tuan bangun pukul 5 pagi? Tuan-tuan boleh tak ada doa, ya Allah, berilah hidayah pada Pak Din, ya Allah. Petang-petang pendek lagi pusat pun nampak, ya Allah. Usia orang tua, ya Allah. Doa. Bukankah Rasulullah pernah doa pada umat? Akhirnya Allah pilih umat Al-Khattab. Itu juga adalah bentuk dakwah. Baik, kemudian yang kedua, manusia yang paling baik ialah manusia yang berbuat amalan soleh. Dan yang ketiga, manusia yang paling baik, dia berkata, aku serahkan diri aku kepada Allah. Ini dia 3 manusia yang paling baik. Berdakwah, yang kedua buat ibadat, dan yang ketiga orang yang buat segala benda, buat sesuatu benda, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, surah Al-Maidah ayat 78 79. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Telah dilaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian kerana mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Kenapa Bani Israel dilaknat atas lidah Nabi Daud dan lidah Nabi Isa? Kerana mereka asal bermakna buat maksiat. Dan mereka melampaui batas, yaqtadun. Kanu la yatanahawna 'ala an-munkar. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Yang demikian mereka derhaka dan melampaui batas, mereka tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Ulama-ulama Bani Israel mula-mula dia cegah kemungkaran. Dia cegah kemungkaran. Orang tak ikut cakap dia. Lah sekali tuan-tuan, lah sekali ulama-ulama Bani Israel masuk dalam orang yang buat munkar dengan depa religion. Itulah sebab Allah laknat Bani Israel. Nasihat tak dengar, nasihat tak makan, akhir sekali mereka join sekali buat. Kita pun takut jadi macam itu. Takut jadi macam itu. Dulu kita duduk ceramah perempuan haram, Yahudi. Sekarang kita masuk sekali. Ya, relaxlah brother. Kita pula. Ni saya tak merujuk pada siapa-siapa. Jangan salah faham lah. Lagi kata saya merujuk pada siapa. Dulu kita tak kata Yahudi, haram. Sekarang bila kita diundang, kita dijemput masuk, dibagi wang pula. Ceramah macam mana sekarang? Yahudi di mana sekarang? Kamu dah duduk satu rangkaian Yahudi sekarang? Yang tu kita takut dilaknat. Sebab tu ulama, orang agama, pendakwah dia mesti konsisten. Dia mesti tetap pendirian dia. Siapa jemput pun pergi, tapi pertahankan agama. Hukum agama kena pertahankan. Ulama dia tidak boleh ikut orang suruh cakap. Ulama mesti bercakap, ikut Allah cakap. Bukan orang yang suruh cakap. Ustaz, kami nak Ustaz cakap benda ini, Ustaz jangan sentuh benda ini. Kami yang bayar Ustaz. Kalau macam tu saya balik. Saya tetap nak bercakap apa yang Allah suruh cakap. Kalau berani buat macam itu, Allah tak laknat. Tapi tak apa. Saya tak apa. Duk tak apa. Halal jadi haram, haram jadi halal. Yang tu bukan ulama, yang tu bukan pendakwah. Pendakwah dia mesti konsisten dengan kedudukan dia itu. Baik, lagi sama kanu yaf'alun, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat.
Sebab tu menjadi pendakwah ni susah. Sekarang ni pendakwah dia banyak gunakan jalan. Dulu di Indonesia ada pendakwah yang berlakon filem. Kalau dia ceramah dulu ni tuan-tuan, satu stadium penuh. Pengarah filem, penerbit filem kata dia ni mempunyai crowd pula yang hebat. Kalau dia buat filem mesti laku. Panggil dia berlakon filem. Dia pun kata, saya ingin berdakwah melalui filem. Jadi saya harap kepada semua supaya mengikuti filem saya. Akhirnya sekarang ceramah ni sudah tidak ada orang. Sebab dia jadi pelakon filem. Tak ada sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Hak tetap hak, batil tak batil. Mana boleh kita berdakwah menggunakan saluran yang bukan Nabi buat. Dulu ada penyanyi di Indonesia berdakwah dengan nyanyian. Sekarang jadi apa? Tak jadi apa juga. Orang tetap buat maksiat juga. Sebab tu yang halal, jalan halal. Yang haram, jalan haram. Bercakap, tetap bercakap pada hukum. Dia tidak boleh bercakap pada kehendak manusia. Allah Ta'ala berfirman, walas, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang beriman, mengerjakan amal saleh, menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Tuan-tuan faham di sini? Watawasau bil haq. Pesan memesan pada hak. Pesan memesan pada sabar. Pesan ni selalunya pada orang yang kita sayang. Kirim salam dekat dia, kamu pesan dekat dia, aku kirim salam, kamu pesan dekat dia, aku kirim salam, tu maknanya sayang. Namanya nasihat. Tetapi hari ini kadang-kadang kita tak faham mana dia nasihat, mana dia kritikkan. Macam saya tak kritik, saya cuma nasihat. Setengah orang dia tak setuju, ustaz ni macam hentam kita ya. Bukan hentam. Kita hentam orang boleh, kenapa orang hentam kita tak boleh? Kita berkata ke orang boleh, tiba-tiba orang pula balas pada kita marah pula. Mana boleh begitu? Kita kena tengok apa yang dia cakap tu betul tak pada agama. Betul, kena terima lah. Itulah dia watawasau bil haq. Itu watawasau bil haq. Manusia yang lembut hati nak senang tak nak terima kebenaran. Tuan-tuan, tanda-tanda kerah hati tuan-tuan ialah tuan-tuan berat nak menerima kebenaran. Allah sebut dalam surah Az-Zumar ayat 23, juzuk 23 ayat 23. Balik buka Quran, surah Az-Zumar juzuk 23 ayat 23. 23. Cantik tu nombor tu. Selalunya dalam Quran ayat yang sama dengan juzuk cukup cantik. Cukup cantik maknanya. Dalam Quran surah itu Allah Ta'ala sebut allazina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Allah. Bila dia dengar ayat Quran, kulitnya menggetar. Kulit ni menggigil kalau dia dengar Quran dibacakan. Thumma talina juluduhum wa qulubuhum. Selepas dia mendengar ayat Quran, kulit dia menjadi tenang, menjadi lembut, dan hati-hati mereka juga menjadi lembut. Tuan-tuan, sekarang saya bacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan menggetar ataupun tidak? Apa tuan-tuan rasa sekarang? Saya dah nak habis dah. Lagi 3 minit nak habis kuliah kita. Lembut nak hati tuan-tuan? Atau semakin kata, ustaz ni merapu lah. Ustaz mana apa panggil? Makin keras membantu. Maknanya tuan-tuan tidak termasuk di dalam manusia-manusia yang mendapat hidayah Tuhan. Manusia yang dapat hidayah Allah bila dengar ayat ini, ayat Quran kata ini, sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Tapi kalau kita bantah juga dalam apa yang saya sebut tentang Arab tadi, apa yang saya sebut tentang lesen Arab tadi, apa yang saya sebut tentang dakwah tadi, apa yang saya sebut tentang nak menjadikan manusia baik macam mana, semuanya bersama kepada ayat Quran. Tiba-tiba manusia keras hati dia, itu tanda-tanda orang yang tak dapat kasih sayang dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar ayat 23 itu seolah-olah Tuhan nak bagi tahu, nak bagi lembut hati manusia ialah dengan diperdengarkan Quran. Banyak orang yang mengadu pada saya, suami degil, anak degil, isteri degil, tak nak semayang lah, apa.
Hampir sama je tuan-tuan. Hampir sama je masalah. Suami tak balik, isteri tak balik, anak tak balik. Anak tak nak semayang, suami tak nak semayang, suami tak bagi nafkah, isteri tak nak jaga, macam-macam tuan-tuan. Lebih kurang sama je permasalahannya. Cuba tanya pada anak yang lari daripada rumah, baca Quran tak? Cuba tanya pada suami yang tak bagi nafkah, baca Quran tak? Cuba tengok anak yang pergi, baca Quran tak? Cuba tengok anak yang tak semayang, baca Quran tak? Majoriti tak baca Quran. Sebab itulah hati mereka keras. Allah kata dalam Quran, nak bagi lembut hati manusia, Quran kena diperdengarkan. Quran kena dibaca kepada mereka. Soalan kita tak nak baca. Masalah dia Ustaz, mereka tak nak baca. Tak apa, mereka tak nak baca, kita bacakan. Surah Asy-Syura ayat 19. Baca 19 kali di ubun-ubun kepala mereka. InsyaAllah lembut hati mereka. Nak tunggu mereka baca, mampus tak baca. Kita lah bacakan. Dia tidur, kita baca di ubun. Masalah ni Ustaz, dia sedar Ustaz. Kalau gitu baca pada air. Baca pada air Ustaz. Minta dia lembut. Suami saya Ustaz tak ada belas kasihan pada anak-anak Ustaz. Baru ni saya buat camp. Sekarang untuk buat lagi camp di sekolah. Tak ada lagi pun. Minggu depan baru habis. Ada suami yang tak pernah ambil berat pasal anak. Tak pernah langsung ambil berat. Malah dia hantar camp tu, dia kata kat isteri dia, buang duit dia hantar anak masuk camp Ustaz Kazim. Buang masa, buang duit. Aku tak nak campur. Isteri dia kata, abang tak nak hantar pun tak buat. Saya pakai duit saya. Jom, bawa kereta, pergi hantar. Hantar pun tak buat. Isteri kiblat, orang-orang dia hantar anak. Masa camp penutup, isteri ajak juga. Tolonglah bang, tak kira jadi apa-apa tengah jalan, saya akan cekak dengan buat kereta. Nak tak nak, ikut juga lah hamba Allah. Program habis pukul 11 pagi. Isteri telefon 6.30 petang. Dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, terima kasihlah Ustaz. 14 tahun kami kahwin Ustaz. Suami saya tak pernah menangis. Hari ni baru menangis. 14 tahun Ustaz. Anak-anak saya tak pernah peluk dia Ustaz. Hari ni dia peluk anak-anak saya. Terima kasihlah Ustaz. Saya tak pernah tengok suami saya menangis Ustaz selama 14 tahun. Hari ni dia main ceramah. Dia tengok Ustaz dia menangis. Terima kasih Ustaz. Isteri duduk mengadu dalam menangis. Pukul 6.30. Menangis kata Ustaz. Baru pukul 9 lagi. Saya tanya suami. Suami duduk menangis lagi. Duduk menangis lagi Ustaz. Oh sudah lagi. Buta mata. Tak lagi jadi saya kata selamat. Duduk sedih lagi. Dia kata minta maaf ya Pak. Selama ni tak bagi apa lah. 6.30 petang. Saya kata akak kalau pukul 9 malam duduk menangis kau tak telefon saya kau bagi tahu saya pergi stop pergi berhenti menangis ke mana. Jadi tuan-tuan nak bagi lembut hati manusia Quran. Mesti tak baca Quran sebab tu hati dia keras. Yang kedua nak bagi lembut hati manusia tidak ada jalan lain. Solat. Quran dan solat. Orang tanya pada saya Ustaz, kenapa camp di sekolah Ustaz tak nak lain rock climbing, wall climbing, lapar, kenapa Ustaz tak buat? Panjat pokok terjun balik, panjat bukit terjun balik, kenapa Ustaz tak buat? Sebab saya kata tak ada masa baca Quran, bila asyik panjat pokok. Allah kata nak bagi baik manusia, baca Quran. Allah kata nak bagi cegah mungkar manusia, semayang. Kalau asyik panjat pokok, merentasi sungai, itu PLKM pun boleh buat. Saya bukan PLKM. Saya satu institusi pengajian nak bagi lembut hati orang. Nak bagi anak ni baik. Nak bagi dia pun taat pada mak bapak. Taat pada Allah. Jadi yang dua pendekatan yang saya gunakan. Sembahyang dan Quran. Saya tak ada masa pergi lompat pagar, lompat tu, lompat ni. Tak ada pergi panjat dan tak. Kalau kau nak masuk, kalau abang nak hantar anak, pergi bawa jaga trekking apa semua, pergi lah masuk. Saya takkan trekking. Saya trekking Quran. Sebab saya nak bagi dia pun baik. Kalau duduk dalam hutan, ngaji di mana? Baca Quran di mana? Kalau dengan saya sebulan dia duduk dengan saya, sebulan tu lah saya bersemayang taubat tiap-tiap malam. Sebulan tu tiap-tiap pagi boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Mudah-mudahan ini menjadi baik pada mak bapak, pada Tuhan. Ini pendekatan kita untuk menggunakan Quran dan semayang sebagai satu cara membaikkan manusia. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan para wali Allah adalah orang yang bergelut dan bergaul dengan masyarakat luas. Ahlussunnah wal Jamaah ialah wali Allah yang bercampur dengan masyarakat.
Bukan dia mengasingkan diri dengan masyarakat. Contoh buka dalam Bahrul Mazi jilid yang ke-17 dan 18. Huraian baik atau tidak bercampur dengan masyarakat. Jumhur ulama mengatakan bahawa manusia yang terbaik ialah manusia yang hidup di tengah-tengah kelompok masyarakat. Dia jadi pemain dalam masyarakat. Dia bukan jadi pemerhati. Dia yang organize masyarakat. Dia yang bawa masyarakat. Dia yang pimpin masyarakat. Ini wali Tuhan. Ini dipanggil sebagai Rabbani, pentarbiah. Banyak orang cuma jadi mu'alim, jadi cikgu ya, dia mengajar. Tapi dia tak jadi Rabbani, pentarbiah. Dia kena jadi murabbi. Dia kena didik. Dalam ustaz kita yang 100 orang yang mengajar kita, berapa ramai yang jadi murabbi, berapa ramai yang jadi mu'alim saja. Mu'alim itu apa? Habis-habis mengajar, tutup kitab balik. Murabbi itu apa? Dia tak balik. Kalau dia balik tu, dia upah masyarakat. Sebelum dia balik tu, dia upah masyarakat. Itu dipanggil murabbi. Yang ni yang kurang dalam masyarakat. Murabbi ni dia masuk, dia tunjuk contoh cara nak buat macam ni, cara nak buat macam ni. Dan murabbi inilah yang paling banyak orang tak suka. Ustaz yang jadi mu'alim, ramai orang suka. Ustaz tu bagus, dia ceramah tak ada kata ke orang. Bagus, dia tak ada campur-campur, bagus, dia mengajar aja. Ustaz macam ni tak bagus. Ustaz yang bagus tu apa? Sentiasa kontroversi. Apa aja dia suruh buat ni, apa aja dia buat. Sebab tu saya suka jadi ustaz yang nombor 2. Sebab tu saya buat sekolah. Saya tak senang nak buat sekolah. Yang kutuk kita bukan orang yang tak mengaji. Yang kutuk kita orang mengaji. Apa masjid dah banyak, surau dah banyak, buat sekolah pula. Loh. Yang kata tu orang mengaji. Yang kata tu siapa? Ustaz. Yang ni jadi masalah, cabaran. Tuan-tuan tak percaya apa yang saya cakap. Tuan-tuan pukulkan jalan, pukulkan jadi sekolah. Siap gaduh. Kawan ni marah, kawan ni marah. Buat sekolah pun marah. Ustaz ni cukup pinggang. Kenapa buat sekolah? Kan sekolah kami dah ada. Habis lari belajar-belajar kami ke sekolah. Subhanallah. Nak minta lesen buat sekolah pun orang tak nak bagi. Bukan kami tak nak bagi. Kalau kami bagi, sekolah ni pengurusinya Ustaz Kazim. Nanti habis pelajar-pelajar lain, lari ke Ustaz Kazim. Macam mana sekolah lain? La ilaha illallah. Susahnya tuan-tuan nak buat sekolah. Nak jadi pendakwah, merabi, nak didik orang. Susah sangat-sangat. Tetapi yang susah itulah yang barakah. Yang susah itulah dipanggil sebagai dakwah yang sebenarnya. Kalau dakwah saya tak ada cabaran, semua orang suka, maka belum tentu saya pendakwah yang baik. Pendakwah yang baik, dia tengok tu imam salah. Tu imam tadi ayat kelima baca salah. Betulkan balik. Tu imam, pergerakan tu imam tadi tak ada tomak ni nak. Betulkan balik. Berapa banyak tu imam yang suka ustaz tegur macam itu? Dia handuk juga? Ya. Minggu depan tak datang dah. Dia tegur anak murid dah. Tu haji semayang tadi tu tak betul. Ya, kalau tak minta maaf tak tak. Buat betul balik. Itu murabi. Pengurusi tu haji buat tu tak betul. Saya cadarkan tu haji buat macam ni. Korban yang tu haji buat tu tak betul. Kata orang miskin mendapat satu bahagian. Kalau tadi tak lagi. Tegur direct pula ada. Mesti tak suka ustaz. Padahal ustaz itulah yang patut tuan-tuan mengaji dia. Sebab dia tegur. Dia berani nasihat kita. Tapi setelah ustaz dia diam. Tak berani tegur. Tu imam pengurusi tak berani. Makmum tak berani. Pemimpin dia tak berani tegur. Itu bukan ustaz. Itu dipanggil sebagai mu'alim. Cikgu saja. Tapi ustaz, pendakwah, murabi, dia tegur terang-terang. Walaupun lepas itu dia dicatat. Saya sebut pada tuan-tuan tentang permasalahan babi tahun lepas. Saya cakap 2-3 bulan lepas. Saya cakap walaupun tuan-tuan tak suka. Sebab saya bukan mencari redha tuan-tuan. Saya mencari redha Tuhan. Saya cerita macam mana Islam nak selesaikan masalah penternakan babi. Itulah dia yang kita kena cari. Bukan kita nak ikut saja. Dalam agama ni dia ikut hukum Tuhan. Dia bukan ikut hukum manusia. Bila kita bantah, bila kita tak setuju dengan satu-satu itu, ataupun bila ustaz-ustaz tadi tak mau bercampur, tak nak nasihat, dia tidak dipanggil murabi. Dia cuma panggil mu'alim atau cikgu saja. Yang terakhir, di dalam Islam tidak ada seorang alim yang menutup dirinya hanya duduk dalam rumah. Dalam Islam tak ada macam itu.
Duduk dalam diri, duduk dalam rumah, duduk buat amalan seorang-seorang. Orang alim bukan macam itu. Orang alim kena keluar ke dalam masyarakat. Dan tidak keluar di khalayak ramai untuk menyebarkan manfaat ilmu mereka. Orang yang jenis ini bukanlah termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah. Ulama kena keluar. Ulama kena menjadi orang paling penting dalam masyarakat. Macam dulu-dulu. Nak buat kenduri tak ada ulama tak jadi. Nak tetapkan tarikh kahwin tak ada ulama tak jadi. Ulama tak sampai, majlis tak jalan. Dulu-dulu punya zaman. Nak pergi haji selagi ulama tak datang baca doa, tak pergi haji. Duk tunggulah dekat lori, duk tunggulah dekat bank, tunggulah dekat kereta. Zaman lama mana orang peduli lah. Sebab kegolongan terhadap ulama sudah tidak ada. Kerana ulama hanya menjadi pengikut saja. Sedangkan ulama ni adalah tempat orang ikut. Sekarang ulama berikut orang. Boleh Ustaz kita buat macam ni Ustaz? Tak apa, saya ikut je. Itu yang jadi macam tu. Ustaz kalau kita buat macam ni Ustaz, boleh ke Ustaz? No, tak apa, kita ikut je. Saya tak kisah, tak apa. Duk tak apa punya orang tak hormat. Sebut cakap. Islam cakap macam ni. Islam suruh macam ni. Rasulullah buat macam ni. Allah suruh buat macam ni. Kalau kita cakap macam tu, berani cakap tuan-tuan, nama itulah orang akan hormat kepada kita. Tapi masalah dia apabila kita mengikut orang dan tidak mengikut peraturan agama, lama-lama orang memandang ulama, jamu nasi bagi satu surat dekat dia senyap. Saya tuan-tuan, kadang-kadang orang bagi sampul surat, saya tak tengok pun berapa dalam. Malam kuliah maghrib, orang bagi duit buatlah bukit sampul surat. Besok pergi kuliah subuh, pakai jubah yang sama juga. Seluk-seluk ada sampul surat. Bila kita ceramah-ceramah, speaker teruk ya Allah, letih dengan aku, speaker teruk, sakit tekak. Tuan-tuan, hari ni beli speaker baru, ambil duit nak. Ni dia sepuluhnya tu dalam bukit layar ni, tuan-tuan beli. Ingat saja-saja kalau bagi duit. Cabaran untuk orang ramai. Kalau ustaz yang tak ada kena mengena dengan kampung tu boleh bagi duit untuk beli speaker baru, kenapa kita tak boleh beli speaker baru? Kadang-kadang saya tak ambil duit pun tuan. Saya kata tukar pintu jamban. Pintu tandas boleh tukar dengan tak ada selah, dengan berlubang tengah-tengah. Bila kita duduk tu berlubang nampak. Orang di luar pun nampak. Macam mana tuan-tuan? Saya tak mau duit tuan-tuan. Saya nak repair pintu tandas. Baru masyarakat akan bangun. Tak boleh. Pintu tandas boleh repair. Boleh bilang baru. Sebab tu ustaz dia kena berani buat. Tapi bila ustaz fikir, kalau aku bagikan duit minyak aku macam mana? Dengan fikir duit minyak. Allah gantilah kot lain. Yang pentingnya masyarakat bangun. Masyarakat bangun. Saya pergi semayang satu tempat. Kapet ni tuan-tuan bila sujud ni. Mat benar atas hari ni. Habis dah kapet-kapet ni tak ada. Sehingga benar. Tak ada apa-apa nak bagi. Saya kata, dalam hati saya kata tak apa, aku beli. Apa yang mereka mengajar? Saya mengajar tahun simpan tempur surat ibadah. Cukup 12 kali saya buka satu. Cukup beli 4 kapet, 4 keping kapet yang potong-potong. Saya panggil setiap usaha mai ke sekolah saya, ambil kapet. Beli. Saya kata yang saya mengajar pada hampa saya tak ambil duit. Saya beli kapet, ambil hampa. Allah Ustaz, macam tu saya pun dah hampa tak nak bagi. Orang tayang, macam tak nak bagi. Beli asro boleh. Buat ni boleh, buat tambah rumah boleh, tambah dapur boleh, tambah bilik boleh. Sebab anak nak kahwin, tambah bilik. Tapi untuk rumah Allah, apa berkira? Saya tengah ceramah, speaker pun boleh masuk siaran siang ya. Tengah kita ada cerita, hendaklah sama-sama ngomong. Apa benda tu kita kata, lupa frekuensi siang boleh masuk kata. Saya kata tak apa tuan-tuan, bagi kat saya setahun. Saya tumpul duit, nanti saya beli baru. Lepas raya kemarin, saya pergi ceramah, saya dapat baru. Ustaz, saya beli tak, kami beli dah. Apa boleh orang buat? Ini sampai siang boleh masuk orang. Pening tau. Oh, baru ni saya pergi mengajak, meletup-letup speaker dia. Berapa ribu dah tak? 5,000. Boleh. Oh.
Sebab itulah kita kena gerakkan masyarakat. Nak gerakkan masyarakat, kita tak boleh mereka bergerak sendiri. Kita bangunkan. Nak bangunkan tu dengan lidah, nak bangunkan dengan tenaga, nak bangunkan dengan apa? Wang. Itulah dijadikan sebagai pemain yang saya sebut semalam di Kementerian, pemain utama. Kamu akan mendapati para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kadang-kadang dia duduk di masjid, kadang-kadang dia duduk di tempat terbuka, kadang-kadang di jalan raya, kadang-kadang di forum, kadang-kadang di tempat perkumpulan manusia, kadang-kadang di kampus-kampus universiti dan sebagainya. Mereka sentiasa mengajar manusia dan membelajarkan kebahagiaan rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Nampak ni tuan-tuan? Ulama yang kena main peranan. Dia dulu kena tunjuk duit. Dia bukan setakat mengajar, dia mensedekahkan rezeki yang Allah bagi kepada dia, dan juga mereka tidak fikir terhadap ilmu mereka. Ni CD tuan-tuan yang tuan-tuan duk rakam. CD yang tuan-tuan duk rakam kan saya ambil royalty. Saya tak mau kedekut. Jalan. Buka dalam internet, saya tengok macam-macam ceramah saya dalam internet. Saya buka dalam email saya tu macam-macam email daripada luar negeri semua. Saya mengikuti kuliah ustaz, saya peminat setia ustaz, macam-macam. Saya hanya mendengar suara ustaz, tak tengok muka. Saya kata belilah VCD. Beli CD memang tak nampak muka dia, beli VCD. Semalam ada satu perempuan daripada Negeri Sembilan telefon, saya peminat setia ustaz, saya ada masalah, bila boleh saya call? Saya kata, hello, Assalamualaikum, salam, Ustaz Kazim kan? Ya. Tak percayalah, ya Ustaz Kazim. Suara lain, macam inilah suara saya. Tak ada dalam CD lain. Tak percaya dekat 5 minit, iya sini Ustaz Kazim. Iya, dia kata, letih nampak. Jadi tuan-tuan, berapa banyak ni saya tak boleh mesti, saya tak pernah tanya tuan-tuan nak cetak rompak ke, apa ke. Orang cetak rompak di Pulau Pinang, dia telefon saya. Orang Taipei telefon, dia tahu Ustaz, kami tak beli CD ori tak, kami beli yang cetak rompak. Halal Ustaz nak? Halal. Ilmu Tuhan nak kedekut saya apa? Mudah-mudahan jalan. Bila saya pergi ceramah di Sarawak, tengok CD di Sarawak pun banyak. Saya tak kedekut. Ada satu ustaz, dia forum dengan saya. Dia kata, Syekh, anak ni tak ada model nak forum. Tahu? Anak tiru model tak, anak nak ikut kuliah tak lah CD. Tak apa nak. Buat ni lah. Bukan model anak, itu model Quran. Itu model daripada hadis, silakan. Jangan kita duk kondom pula, tu model aku, tu model. Jangan. Dalam agama tak ada. Saya ni tuan-tuan, dengan tuan-tuan saya tak putus step. Kalau saya di Perak, saya tiap-tiap kali saya main kuliah, hari ni saya nak baca apa, saya putus step. Saya tahu ramai tak ada kitab saya bagi. Jangan kedekut. Putus step sebelah 5 sen, 2 belah, 4, 3 belah, 4 belah, 20 sen. 20 sen kalau darat dengan 400 orang. Saya tak nak kira tuan-tuan. Ni saya cerita ni bukan riak pula. Sebab nak upah orang. Bila kita buat 2 kali, jantan kuasa kata, Ustaz tak? Apa tak? Jangan putus step. Kami ialah putus step. Boleh ulang pun putus step. Selama ni. Sebab tu pendakwah, dia kena jalan dulu. Jangan dia harap orang dia berubah. Dia sendiri berubah dulu. Barulah dia boleh mengubah masyarakat. Jadi tuan-tuan ni pun pendakwah. Tuan-tuan ubahlah dulu jiwa, perangai, sifat tuan-tuan. InsyaAllah orang akan berdakwah. Dan orang akan berubah mengikut cara kita. InsyaAllah. Baik, sekadar itu sahaja. InsyaAllah di surah Kementerian Al-Iman nanti kita akan sambung 2 kitab. Kitab Al-Mu'in Al-Mubin dan kitab Muhimah. Dan seperti biasa saya janji tadi semalam, saya akan ajar pada tuan-tuan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah tentang penyakit-penyakit yang sekarang ini chikungunya ni terlalu hebat. Sekarang dah sampai ke Kelantan chikungunya. Saya jumpa dengan satu ustaz, dia kena chikungunya. Dia pun kena, dia tak kira tuan-tuan ustaz ke, penceramah ke, tu imam kena, semua kena. Dia kata bila kena chikungunya ni, jadi lemuk, lembek satu badan. Sendi-sendi semua lembek. Tak boleh angkat, tak boleh apa. Kalau kena laki bini, kena dua-dua chikungunya, dua-dua duk merangkak dalam rumah. Dua-dua duk menyesok, heret. Tuan-tuan takut tuan-tuan kena. Jadi sama-sama lah kita boleh hafal doa nanti. InsyaAllah mudah-mudahan
anak cucu kita selamat daripada wabak-wabak ni. Macam di pekan-pekan, Aedes, denggi. Di kampung-kampung, chikungunya. Chikungunya ni dia menyerang kampung-kampung yang dekat dengan ladang getah, kebun getah, dekat tepi-tepi hutan. Contoh-contoh ni dekat dengan zoo, itu hutan lah. Bukit dan bukit di sini, bukit nasional, bukit international, macam-macam lah. Dia tolong baca doa ni lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat. Bagi yang tak dapat nak pergi, tuan-tuan boleh dapatkan buku doa di luar dan CD perubatan saya yang terbaru, sambungan daripada Kalamullah yang saya terbitkan 3-4 bulan yang lepas untuk sumbangan sekolah saya, insyaAllah. Baik, saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.